Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita sambung lagi. Hari ni kita akan sambung unit 2 peraturan bilik sains. Okey, muka surat 17 dalam buku teks sains tahun 2 KSSR Semakan. Okey, seperti mana kita belajar, saya dah belajar sebelum ni, kita dah cuba jawab soalan-soalan bab 1. Jadi saya harap bab 1 itu dapat melekat lah, dapat awak ingat lah. Sebab benda-benda ni kalau kita tak buat semakan, nanti kita akan lupa. Okey, jadi saya harap anda semua boleh ingat sebelum kita masuk bab 2. Okey, hari ni kita akan mula dengan unit 2. InsyaAllah saya akan cuba bagi unit 2 ni sampai habis. Satu video ni saya akan habiskan unit 2 terus semua. Saya cuba. Okey, jom kita lihat unit 2 peraturan bilik sains. Okey, jom kita lihat. Dekat sini mula-mula dia ada bagi lagu peraturan bilik sains. Dan dia ada bagi barcode dekat situ ataupun kod dekat situ untuk awak QR code. QR code tu untuk kita nyanyi lagu peraturan bilik sains. Dia ada cakap tak nak guna sound apa? Dia tak sebut. Mungkin kalau awak tekan dekat situ nanti adalah lagu dia. Sisa kering, sisa cecair mesti dibuang, jangan simpan. Okey, saya tak nak pergi kepada lagu, tapi saya nak pergi kepada apa yang lagu ni minta. Sebenarnya ada maksud tahu lagu ni minta. Kita tengok dekat sini dia kata sisa kering, sisa cecair mesti dibuang, jangan simpan. Maksudnya kalau sisa kering ke sisa cecair ke, kita kena buang. Okey, maksudnya kita kena buang lah sampah yang lepas eksperimen kita jalankan kan. Kemudian alat dan bahan dah digunakan, mesti dicuci dan dikeringkan. Alat dan bahan pula bila kita dah guna, kita kena cuci lah dan keringkan. Ini kan kemahiran manipulatif yang kita belajar di bab 1 kan. Kemudian yang kedua, semasa siasatan dijalankan, patuhi semua arahan. Ini peraturan bilik sains. Keselamatan diutamakan, peraturan bilik sains kita amalkan. Ini cerita tentang bab yang kedua pula, iaitu peraturan bilik sains. Maksudnya lagu ni sebenarnya secara generalnya dia cuba masukkan yang bab 1 kepada bab 2. Maksudnya dah belajar kemahiran manipulatif, dah belajar kemahiran proses sains. Jadi kita kena kenal pula dengan peraturan bilik sains. Kita kena amalkan lah. Kita tengok dekat dalam gambar. Dekat atas ni, dekat belakang bilik sains mereka ada tulis utamakan keselamatan. Ada simbol amaran bahaya. Nampak tu simbol-simbol dia menghakis, nampak ni. Gambar dia kan. Mudah terbakar bawah ni. Mudah meletup. Ada gambar benda meletup kan. Berbahaya, ada gambar X kat situ. Toksid, gambar tengkorak. Dan juga bahaya kepada persekitaran. Ada gambar environment kat sini. Pokok mati apa semua kan. Pokok reput kan. Jadi ini dekat belakang makmal mereka. Kita lihat dekat sini. Lelaki 3 orang kat belakang bermain-main. Kemudian ada tumpah pula dekat situ air ataupun cecair yang mereka jalankan dalam eksperimen. Yang seorang lagi pula tengok je buku dia kan nak buat eksperimen tu. Yang kawan dia dua ni cakap je tak faham, tak perasan kot kertas tu dan nak kena air kan. Yang dekat sini pula mereka menunggu lagi apa yang arahan daripada cikgu. Dekat sini pula mereka sedang berbual, mungkin sedang berbincang kat belakang ni kan. Yang free hair ni sedang berbincang untuk membuat eksperimen. Di depannya guru mereka berada di depan. Dan rakan-rakan di kumpulan depan sedang berbual. Jadi, apa yang mereka kata kat sini? Adakah semua murid sains dalam gambar ini mematuhi peraturan bilik sains? Betul ke? Depan-depan mungkin ya. Tapi yang belakang 3 orang ni. Yang belakang 3 orang ni, mereka tidak mematuhi peraturan bilik sains. Kenapa? Sebab mereka berbual, tak mendengar kata guru, tak mendengar arahan guru. Dan mereka juga telah membuat eksperimen dulu. Nampak ada pecah kan? Maksudnya dia dah ada air tumpah tu. Maksudnya mereka dah menjalankan eksperimen sebelum mendapat arahan guru. Jadi dia tak ikut arahan guru. Jadi tak semua murid dalam gambar ini mematuhi peraturan bilik sains. Sebab ada yang tak ikut. Nakal kan mereka kan. Okey, kita pergi ke muka surat seterusnya. Okey. Patuhi dan fahami peraturan bilik sains. Peraturan bilik sains perlu dipatuhi bagi memastikan bilik sains bersih, kemas dan tersusun. Jadi mematuhi peraturan ini juga dapat menjaga keselamatan murid dan peralatan di bilik sains. Padahal kalau kita ikut peraturan yang ada, bilik sains akan bersih, akan kemas, akan tersusun. Dan kemudian kalau peraturan ni kita patuh juga, so kita takkan main-main, takkan buat hal sendiri, akan ikut cakap cikgu, maka keselamatan murid-murid atau keselamatan kita akan terjaga. Dan peralatan dalam bilik sains pun tak adalah pecah-pecah sebab ikut arahan kan. Itulah kebaikannya. Sebab itu ada peraturan. Okey. Jadi cikgu ditanya, apakah peraturan bilik sains yang kamu perlu patuhi?
yang perlu kamu patuhi. Yang pertama, ini contoh-contohnya, buang sisa pepejal ke dalam bakul sampah dan sisa cecair ke dalam sinki. Okey, sisa pepejal maksudnya yang keras-keras tu kan, kena buang dalam tong sampah, bakul sampah. Jangan buang dalam sinki, nanti tersumbat. Faham? Jadi mesti simpan dalam ataupun buang dalam tong sampah. Dan sisa cecair ataupun yang berair-air macam air ataupun asid ataupun apa-apa saja yang berair ni perlu disimpan, perlu dibuang di dalam sinki. Jangan buang dalam tong sampah. Nanti dia berair tong sampah tu. Ataupun kalau benda ni berasid, nanti silap boleh tembus pula tong sampah tu. Bahaya. Dan masa kita buang dalam sinki ni, kita kena buka air pipe dulu. Kita buka air pipe tu mengalir, barulah kita tuangkan cecair kita yang kita nak buang tu. Okey, sebab apa? Kalau kita tak buka sinki, kita main tuang je. Contohnya, katakanlah cecair ni asid. Asid ni dia boleh menghakis. Kita tuang asid tu dekat sinki, nanti sinki tu terus terkupik-kupik. Boleh rosak. Jadi dia kuat sangat kan. Jadi sebab itu kita buka air dulu supaya bila kita tuang asid, contohnya kalau kita tuang asid, nanti asid tu dia akan jadi cair kena air. Bila cair dia tak kuat. Bila dia tak kuat, dia taklah menghakis kita punya sinki. Okey. Tu contohlah. Tak percaya, cuba tengok air Milo kan. Cuba awak buat air Milo. Awak letak air Milo tu, letak air sikit, letak Milo banyak. Dia pekat kan. Kalau awak letak Milo banyak, letak Milo sikit, lepas tu awak tambah air. Lama-lama Milo tu jadi tak sedap kan. Jadi tawar. Jadi macam ni lah konsep dia. Maksudnya kita letak cecair. Kalau kita nak buang cecair tu, kita buka air dulu. Biar dia jadi tawar. Maksudnya biar dia jadi kurang kuat. Bila dia tak kuat, taklah merosakkan sinki dan taklah membahayakan. Okey? Sebab itu kita kena buka air masa kita buang cecair itu. Tak kira lah asid ke alkali ke apa ke. Okey? Kemudian, alamak, cecair keluar mengalir ke lantai. Nampak? Ini kalau dia buang macam tu je. Ini contoh, salah satu contoh kan. Kemudian, apakah yang akan berlaku jika peraturan ini tidak dipatuhi? Nampak? Kenapa tu pula sinki air ni tersumbat? Dia pergi masukkan sampah-sampah dalam tu. Memanglah benda-benda pepejal jadi sumbat. Ini salah satu contoh yang negatif. Okey? Jangan ikut. Okey, kemudian yang kedua. Bersihkan semua alatan dan radas selepas digunakan dan simpan semula tempat asalnya. Maksudnya kita bersihkan. Jangan kita main letak je. Kadang orang tu baik, dia letak. Cikgu kata letak tapi kau tak basuh lagi. Kau main letak je. Jadi awak kena basuh dulu. Lepas tu dah basuh, tu letak. Tak, lepas basuh awak lap dulu bagi kering. Lepas dah kering, barulah kita letak kat tempat asal. Okey? Ataupun cikgu saya dah basuh sebelah. Tak boleh. Awak dah basuh, awak kena letak. Okey, dah basuh, lap, awak letak pada tempat dia balik semula, tempat asal. Jangan letak tempat lain. Nanti kan kawan-kawan lain datang, dia nak buat eksperimen yang sama, tiba-tiba barang dia hilang, tak tahu nak cari kat mana. Menyusahkan orang lain, okey? Ini nampak apa yang jadi kalau kita tak kemas. Sepah-sepah. Siapa nak bersihkan tu? Cikgu lah kan? Cikgu juga yang kena. Kemudian peralatan ni dia letak merata. Nampak kantar pembesarnya dengan magnetnya. Semua dia letak dalam ni dengan guntingnya. Maka kita susah nak cari. Mana nak buat eksperimen ni? Berapa banyak kantar yang tinggal? Apa yang kadang-kadang boleh rosak. Barang-barang tu boleh bercampur. Jadi cikgu dia kata, adakah kamu boleh menjalankan penyiasatan sains dengan lancar sekiranya perkara ini berlaku? Boleh ke? Susah. Jadi jawapannya, tidak, kerana sukar memperolehi barang. Ataupun tidak, kerana barang-barang tidak dibasuh dan kotor. Kan? Silap boleh pecah kan bila lama-lama. Kalau dia boleh bertakung, silap boleh menyebabkan air bertakung dan menyebabkan nyamuk Aedes pula. Bahaya kan? Okey. Seterusnya yang ketiga, maklumkan kepada guru sekiranya kamu tercedera atau alat dan bahan atau radas kamu rosak atau pecah. Awak tengah bawa ni contoh kan. Dia bawa kantar pembesar, lepas tu terjatuh pecah. Aduh, tangan saya terluka. Saya bagi tahu cikgu ya. Ingat perkara pertama yang awak kena buat adalah beritahu cikgu. Jangan awak pandai-pandai, sini basuh tangan awak dengan air. Lepas tu awak balut tangan dia, letak selotip. Jangan. Okey? Sebab kita kena beritahu cikgu, sebab cikgu lebih tahu benda yang perlu dilakukan. Awak pun jangan terus benda tu dah pecah, jangan terus sapu je, jangan. Tunggu, jumpa cikgu dulu, cakap apa perlu dibuat. Kalau cikgu kata sapu, baru sapu. Kadang-kadang kita takut benda-benda yang pecah ni, awak main sapu je, lepas tu serpihan dia kok terkena tangan ke kaki ke macam mana?
Kan? Sebab itu cikgu biasanya akan dia akan suruh baru kita buat. Walaupun kita dah tahu kalau pecah tu kita kena sapu lah. Tapi kita tunggu cikgu beri arahan. Okey? Itulah di dalam bilik sains. Itulah bezanya kan. Kalau dekat rumah kita terus sapu je. Tapi kat sini kita kena tunggu arahan guru. Okey? Seterusnya. Jangan begitu cikgu. Nanti kena marah. Pula tadi cerita tadi kan. Aduh sakitnya. Darah masih banyak. Nampak? Dia tak nak begitu cikgu. Nanti makin banyak kalau silap-silap orang tu kawan awak tu darah dia hilang. Lama-lama dia jadi lemah. Bahaya. Nampak dia kata kan. Kawan dia kata. Apakah yang akan berlaku jika murid tidak melaporkan perkara ini kepada guru? Masa saya cakap tadi lah. Budak tu mungkin akan kehilangan darah yang banyak. Tiba-tiba pingsan. Lepas tu kawan-kawan lain terpijak kaca pecah. Banyak benda yang boleh berlaku. Sangat bahaya. Jadi tolong beritahu guru. Okey, cikgu dia kata. Selain itu, sebelum masuk bilik sains, tinggalkan beg di luar kelas dan bawa buku dan alat tulis sahaja. Okey, nampak? Beg mesti letak luar, tak boleh letak dekat dalam kelas. Menyemak satu hal. Lagi satu, nanti mungkin ada berlaku sepah-sepah ke atau bercampur dengan alat eksperimen ke silap-silap, boleh mendatangkan kemalangan. Okey? Ni kawan dia kata, ni cikgu dia kata lagi. Beg sekolah yang diletakkan di dalam bilik sains boleh mengganggu pergerakan murid. Itulah saya kata tadi Maksudnya kalau letak dalam bilik sains, awak letak kat tepi kaki awak ke kawan awak tengah bawa barang eksperimen benda panas. Dia terlanggar, tersadung, dia terlepaskan dia punya air panas tu, terkena kepala awak botak. Rambut hilang. Mana tahu kan? Ataupun orang tengah buat asid, lepas tu awak jalan-jalan, di jalan-jalan tersadung dengan beg awak, tertumpahkan asid dekat muka awak, dan muka awak sebelah berasid, dah jadi macam apa muka. Tu bahaya kan? Nampak macam senang, tapi dia bahaya. Okey? Kadang-kadang pemadam yang kecil pun terpijak boleh jatuh kan? Jadi sebab tu kita supaya dapat tidak mengganggu pergerakan murid. Okey? Seterusnya kita lihat muka surat yang seterusnya. Kamu perlu mematuhi dan mengamalkan peraturan bilik sains supaya bilik sains sentiasa dalam keadaan bersih, kemas, tersusun dan selamat. Okey. Mari jawab. Ni ada soalan ni. Dia tanya. Apakah tindakan yang perlu dilakukan oleh mereka dalam situasi di bawah? Kanang, kamu telah pecahkan beaker. Ya, apakah yang perlu saya lakukan sekarang? Apa nak kena buat? Beritahu guru ataupun laporkan kepada guru. Itu yang first kali kena buat. Okey. Itulah jawapan dia. Okey. Rekreasi sains. Nota interaktif peraturan bilik sains. Ini adalah satu aktiviti yang awak boleh buat dekat sekolah. Okey, kita tengok. Nota interaktif peraturan bilik sains. Tuliskan peraturan bilik sains yang kamu perlu patuhi dalam bentuk nota interaktif. Nota interaktif ni maksudnya nota yang cantik lah. Ataupun boleh menarik perhatian awak. Tengok ni. Awak sediakan teks. Awak warnakan kotak-kotak tu cantik-cantik. Kemudian awak buat dalam bentuk nombor. Lepas tu awak masukkan dekat belakang nombor tu. Kad ni awak potong-potong, awak tampal kat belakang dia. Lepas tu yang depan ni awak buat satu lagi helaian untuk tutup nombor 1 sampai nombor 8. Nanti awak buka nombor 1 apa dia. Nanti awak nampak lah tulisan ni. Ataupun nak senang, awak buat ni dulu, sediakan teks ni, kemudian atas dia awak tampal nombor ni kat atas. So nanti awak akan buka 1, 2, 3 sampai 8 kan. Awak boleh main kat rumah, boleh main kat sekolah, boleh main teka-teka. Nombor 1 peraturan apa, nombor 2 peraturan apa. Sebenarnya bila awak main macam tu selalu, awak akan jadi ingat peraturan bilik sains. Itulah salah satu cara untuk belajar. Okey, itulah muka surat 21 tadi. Okey, seterusnya kita lihat cara bermain. Ada tunjuk cara bermain. Saya dah cerita pun tadi kan. Tapi ni mungkin kita lihat. Okey, yang ni mereka, kalau cara saya tadi macam tu lah. Yang ni mereka bagi cara alternatif. Mereka punya idea kan. Ni kalau dia orang macam ni lah. Cara bermain, pilih nombor pada batang aiskrim. Letak nombor, angkat. Lepas tu buka tingkap mengikut nombor yang dipilih. Contoh dia angkat pun nombor 7. Kemudian dibuka dan dibaca. Bacalah peraturan bilik sains. Buang sisa cecair ke dalam sinki. Kan seronok macam tu kan. Bila berulang-ulang nombor 7, nombor 1, nombor 8, lama-lama awak akan berulang-ulang dan awak akan ingat. Okey. Ni seronok juga. Kalau macam cara yang saya ajar tadi pun seronok juga. Kan ingat-ingat dah. Jadi semuanya yang penting awak faham dan ingat. Okey. Okey, jadi saya untuk rumusannya kita lihat kat sini. Saya ingat, kita ingat balik apa peraturan bilik sains yang kita belajar tadi. Tajuk kita bab 2 ni. Peraturan bilik sains yang pertama, jaga kebersihan dan keselamatan setiap masa. Yang kedua, bersihkan semua alat dan radas selepas digunakan. Ingat Yang ketiga, simpan alat dan radas ke tempat asalnya selepas digunakan. Ingat, simpan balik semula. Kemudian buang sisa pekerjaan dalam bangku sampah, buang sisa cecair dalam sinki.
Jangan salah. Kemudian maklumkan kepada guru kalau ada murid cedera. Dan maklumkan kepada guru kalau alat dan radas pun pecah. Rosak ke, kena bagi tahu cikgu. Cikgu nak buat data, dia senang. Dan yang ke-8, bawa buku sains dan alat tulis yang dibenarkan sahaja masuk dalam bilik sains. Jangan bawa macam-macam beg, semua tak payah. Kalau cikgu kata bawa buku dan pensel sebatang, bawa itu sahaja. Kadang-kadang cikgu awak tak suruh bawa langsung apa-apa. Sebab dia dah sediakan bahan-bahan kan dalam makmal. Okey, jadi sebelum masuk, pastikan tanya cikgu nak bawa apa. Okey, saya jawab kat bawah. Jawab semua soalan berikut di dalam buku latihan sains. Ni awak, kalau cikgu awak suruh jawab, awak boleh jawab lah. Kita bincang kat sini. Kebat. Soalan kebat ni. Ada gambar otak tu kan. Okay. 1. Peraturan bilik sains perlu dipatuhi oleh semua murid. Kenapa? Kenapa? Kalau saya jawab, jawapan dia bagi memastikan, ataupun nak senang macam ni lah jawab, supaya dapat mengelakkan kemalangan. Jawapan dia banyak Cuma yang saya bagi ni satu je lah. Sebenarnya boleh jawab macam-macam yang logik. Okay? Jawapan saya ulang. Supaya dapat mengelakkan kemalangan. Okay? Yang kedua. Azrai membuang sisa cecair ke dalam baku sampah. Ush. Adakah tindakan Azrai itu betul? Mengapa? Betul ke? Tidak. Okay? Tidak. Jawapan dia tidak. Mengapa? Sisa cecair perlu dibuang ke dalam sinki. Saya ulang. Sisa cecair perlu dibuang ke dalam sinki dengan air terbuka. Dengan air mengalir. Okey, saya murnikan. Saya ulang. Tidak. Sisa cecair perlu dibuang di dalam sinki dengan air yang mengalir. Okey, dengan air yang mengalir. Okey. 3. Mengapakah kita perlu menyusun semula alat dan radas dengan kemas selepas digunakan? Tak boleh ketinggal je. Kenalah. Kenapa? Sebab apa? Jawapan dia, kerana untuk memudahkan rakan yang lain menggunakannya. Ataupun untuk memudahkan rakan yang lain mencari peralatan sains itu semula. Boleh mana-mana. Okey? Yang penting logik. Maksudnya mudahlah nanti kalau nak guna eksperimen akan datang boleh guna bila-bila kan. Kadang-kadang kita je masuk bilik sains tu, lepas tu kita letak. Lepas tu kita lupa, kita letak tempat lain, lepas tu besok kita cari lagi dia tak jumpa. Pada muka saya suruh letak tempat lain, sendiri yang tak jumpa kan. Okey. Jadi itulah berkenaan dengan bab 2, sangat ringkas. Jadi kita pun dah habis bab 2 ni. Jadi saya harap anda semua faham dan jelas dengan apa yang kita belajar dekat untuk hari ni video ini. Okey, jadi saya rasa untuk itu sebelum kelas akan datang kita akan sambung dengan unit 3 manusia. Okey, jadi sebelum kita ke unit 3, awak subscribe dulu dan tekan butang loceng untuk nantikan video terbaru saya akan datang. Okey, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jumpa lagi.